Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad ibni Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair. Wa ba'd. Yang saya muliakan pengurusi surau Ar-Rahman Karamunting, ahli jawatan kuasa surau, ayah-ayah yang hadir pada malam ini, abang-abang, adik-adik semua. Apa khabar semua? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Saya harapkan tuan-tuan semua sihat, insya-Allah. Kita semua dalam sihat dan keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersambung lagi dalam membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-31. Dan dengan kesempatan yang kita berkumpul ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kita peluang lagi untuk kita hidup di bumi Allah taala ini, untuk kita teruskan melakukan ibadah, sama ada ibadah tersebut pekerjaan kita itu ataupun ibadah yang disebutkan sebagai solat, puasa, baca Quran dan sebagainya lah. Dan mudah-mudahan dengan kesempatan kita dapat hidup ini, kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada kita lakukan dengan terang ataupun dalam gelap, sama ada kita lakukan yang dahulu ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa kepada rahmat Allah taala, kerana setinggi manapun, sebanyak manapun dosa kita kepada Allah taala, kalau dosa kita kepada manusia, kita wajib minta maaf balik. Tapi kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Terus minta ampun kepada Allah taala. Kalaulah orang yang tidak ada agama dan dia balik kepada Allah pun Allah terima, apatah lagi orang yang macam kita ni, yang kita dah lahir dalam Islam, dah dalam iman, tentulah lagi-lagilah Allah menerima taubat kita, menerima pengaduan daripada kita ni kepada Allah taala. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami. Mudah-mudahan dengan kita minta ampun, minta taubat kepada Allah taala ini, Allah terima taubat kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah gantikan segala dosa-dosa itu dengan kebaikan pula, insya-Allah, mudah-mudahan. Pokoknya kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala selalu, sentiasa bersangka baik, kerana Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Kalau kita sangka buruk kepada Allah saja, Allah ni ampunkan tidak dosa aku ni dah lah banyak dosa, kaki arak, kaki judi, kaki perempuan, kaki kutuk, kaki makan riba, kaki rasuah sebagainya. Kalau kita kata Allah tak ampunkan, maka itulah apa yang kita sangkakan, itulah yang Allah ikut. Jadi kalau kita bersangka baik, Allah Maha Pengampun. Sambil kita teruskan bertaubat, kita kembali kepada jalan yang benar, maka Allah itu Maha Pengampun. Itu yang dipelajari. Ada hadis pada tingkatan 6 dahulu, saya dan kawan-kawan belajar masa kami tingkatan 6 dulu, hadis qudusi, ana inda dhanni 'abdi bi. Panjang lagi hadis tu. Maksudnya Nabi beritahu hadis qudusi ni apa? Lafaz daripada Allah. Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Kita ni, kalau kita sangka buruk dengan Allah, maka buruklah yang kita dapat. Tapi kita sangka baik dengan Allah, maka kita akan dapat yang baik. Wajib kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini menyambung pengajian kita, perkongsian kita pada malam ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-31, bab ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang menyatakan pada sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 31 ni dah baca ni rasanya.
Baik, tak apa, kita baca sekali lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabba asy-syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Daripada Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahawasanya adalah yang paling disukai dan disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hulwul barid, iaitu air yang sejuk, air yang sejuk. Saya catatkan di sini juga, minum air sejuk ni tidak menafikan kata tidak zuhud. Bahkan minum air sejuk ni juga tanda kita mensyukuri nikmat Allah Taala dan menghilangkan dahaga dengan puas lagi begitu. Ataupun air yang dicampur dengan asal ataupun madu, ataupun air yang dicampur dengan tamar, dengan kurma, juga dikira sebagai air yang sejuk juga. Nabi suka juga air itu. Di sini saya tulis, kalau kita minum air sejuk, kita tidak menafikan kata kita tidak zuhud. Bahkan dengan contoh kita campurkan dengan air yang ada buah dan sebagainya, koktail tu kan, yang macam-macam masuk dalam buah tu, sejuk, sedap minum, ada buah, ada air sejuk lagi. Bila air itu sejuk, maka makin kita rasa nikmat itu, nikmat air sejuk tu, dan makin kita teringat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita bersyukur. Jadi tidak menafikan kita tidak zuhud. Baik, antara faedah yang kita dapat daripada hadis ini ialah isteri yang solehah ataupun isteri yang baik itu dia mengetahui ma yuhibbu zawjiha, apa yang disukai oleh suaminya daripada minuman ataupun makanan. Jadi kalau isteri kita ni seorang yang kenal hati budi kita, dia tahulah kita minum apa, kita suka apa, jadi dia akan sediakan begitu. Itu faedah. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi beliau tahu yang Nabi SAW suka air apa, beliau sediakan kepada Nabi SAW. Dan antara lain faedah daripada hadis ini ialah Rasulullah SAW mengetahui benda-benda yang khusus tentang air. Apa yang kebaikan dan khas, benda yang khusus tentang air ni. Ini untuk air ni, untuk bagaimana. Jadi Nabi tahu. Dan air sejuk adalah air yang menghilangkan dahaga, yang lebih nikmat lagi begitu. Dalam bab yang 31 ini tak banyak hadis, iaitu ada dua saja hadis. Wa bihi ilay qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ali ibn Zaid an Umar huwa ibn Abi Harmalah an ibn Abbas an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana Khalid ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, aku telah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu ada juga aku dan juga ada Sayyidina Khalid al-Walid masuk ke rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ni ibu saudara kepada Khalid al-Walid. Jadi mereka berdua ni adalah sepupu lah. Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Khalid al-Walid ni sepupu, tapi sepupu dengan jarak yang jauh. Seorang umur kecil, seorang lagi umur yang dah tua. Faja'at bi ina'in min laban, datang pada kami Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, bawa kepada kami dengan satu bekas, yang ada dalam bekas itu air susu. Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun minum. Wa ana ala yaminih, dan aku di sisi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada sebelah kanan Nabi. Wa Khalidun ala shimalih, dan Sayyiduna Khalid berada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku, asyarbatu lak, minuman ini adalah milik kamu, hak kamu. Beliau Sayyiduna Ibnu Abbas sebelah kanan Nabi,
Manakala Sayyidina Khalid sebelah kiri Nabi. Nabi kata minuman ni, lepas Nabi minum, Nabi kata ini kamu punya. Kemudian Nabi sebut lagi, fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kalau kamu nak, kamu boleh atharkan, kamu boleh dahulukan Sayyidina Khalid, sebab Sayyidina Khalid tua lagi pada kamu. Mereka berdua sepupu. Begitu Nabi kata. Jadi boleh kita, kalau kita nak atharkan ataupun kita nak memberi dahulu kepada keluarga kita, sahabat kita, apa-apa yang kita suka. Tapi dalam bab agama ataupun dalam bab ibadat tak boleh. Tak boleh kita beri dahulu kepada orang. Contohnya pada saf hadapan ini, dan khususnya pada hari Jumaat lagi, kalau ada orang nak duduk saf depan, kita pun silakan. Kita kata tak boleh. Kalau boleh kita yang kena rebut saf hadapan, tambah-tambah hari Jumaat. Kerana mendahulukan diri sendiri dalam ibadat itu lebih utama, lebih aula daripada mendahulukan orang. Contoh kalau ada seorang perempuan yang solehah, yang baik, dan ada dua orang berkenan. Contohlah abang berkenan kan, siapa-siapa lah, kita berkenan kepada, ada dua orang lelaki berkenan, suka pada perempuan ni tadi, maka nak dahulukan siapa? Pakat-pakatlah lawan. Siapa yang dapat, dia dapat. Sebab kita tahu perempuan ni baik. Contoh dia solehah, dia hafaz Quran, contohnya dia hafaz hadis, boleh memasak, pandai dalam ilmu agama, pandai ilmu dunia. Kita tahu keturunan yang baik. Dan kita sekufu pula. Kita ni dua-dua ni sekufu. Maksudnya ada pekerjaan yang baik, kita pun ada ilmu agama. Maka siapa yang berhak, siapa-siapa yang berhak yang dapat lawan, maka dialah yang dapat. Maksudnya dia tak boleh mendahulukan. Lebih utama kita dahulukan diri kita dalam bab ibadat. Macam bab solat tadi, apa saja pun. Sama juga bagi perempuan. Kalau dia nampak lelaki ni baik, maka dia cepat-cepat dia nak cari lelaki yang baik untuk jadi suami dia. Kalau ada ramai perempuan, maka dia lah yang, siapa yang dapat dulu lelaki ni tadi, contoh lelaki ni baik, lelaki tu pula berkenan pula kepada dia, maka mereka lah yang berhak, maksudnya dahulukan diri sini dalam bab ibadat. Tapi selain pada ibadat, tak ada masalah nak dahulukan. Contoh macam minuman tadi, Nabi kata ini milik kamu, tapi kalau kamu nak dahulukan Khalid sebab dia tua daripada kamu, itu lebih baik. Boleh juga kamu nak dahulukan sebab dia lebih tua. Maka faqultu, aku kata kepada Nabi, ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan. Sayyidina Ibnu Abbas ni kata apa? Aku takkan bagi kepada siapa pun. Sebab takkan aku bagi toleransi pun bekas Nabi ni kepada siapa-siapa pun. Sebab Nabi dah minum. Ini Nabi minum air, contoh. Kemudian Nabi kata ini milik kamu, kalau kamu nak bagi kat dia pun boleh. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, tak boleh ya Rasulullah, ini milik aku. Maka lepas Nabi minum, bismillah, saya minum dulu Maka dia nak mengambil bekas yang ada daripada bekas mulut Nabi. Tabarruk, mengambil berkat daripada Nabi SAW. Maka mana boleh dia nak bagi orang lain dulu? Tentulah dia nak berhak pada dirinya. Maka summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul. Maka siapa yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah, sebutlah doa ini, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah pada kami dengan apa yang telah kami dapat daripada rezeki itu, yang telah kami makan, dan kebaikan daripada rezeki itu tadi. Minta doa. Wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan, dan barang siapa yang telah diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susu, maka katakanlah baca doa ini, Allahumma barik lana fih, ya Allah, berkatilah pada kami susu tu tadi, wazidna minhu, dan tambahkan lagi susu tu pada kami. Maksudnya minta berkat dan minta tambah lagi nikmat susu tu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata lagi Sayyidina Ibnu Abbas, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, laisa syai'un yujzi'u makan at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Tak ada yang mengambil tempat pada makan kecuali susu. Maksudnya susu ni dia mengambil dua tempat. Pada minuman pun dia susu, pada makanan pun susu juga ambil tempat. Jadi boleh kita kata nak makan susu pun boleh, nak minum susu pun boleh, kita boleh guna perkataan tu. Dan susu ini dia mengambil dua tempat ni, tempat makan dan tempat minum. Tempat minum memang kita minum susu dah.
makan pun ia juga. Kalau kita lapar, minum susu pun akan jadi kenyang. Begitu. Itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada susu. Ini dalil kata apa? Dalil dalam kes keadaan Saidina Ibnu Abbas ini, yang budak ini tadi, antaranya ialah contoh kalau kita dalam saf hadapan, kalau ada budak tu yang sudah mumayyiz, yang telah tahu baik dan buruk, mumayyiz ni maksudnya dah boleh membezakan baik dan buruk, benar dan salah, maka kalau dia duduk di saf hadapan, tak boleh kita tarik dia untuk duduk di saf belakang, kerana dia juga berhak, itu hak budak tu tadi. Dan tidak terputus saf sebenarnya, boleh duduk budak tu, tak ada masalah. Sebab kalau mereka sama-sama, mereka takut bising. Tapi kalau mereka bercampur dengan kita, boleh jadi mereka tak diam, tak bising lah, dah nak bising dengan siapa. Jadi menyebabkan saf tu tidak terputus. Boleh budak, asalkan budak tu telah mumayyiz, tahu baik dan buruk, tahu kanan dan kiri dan sebagainya, kerana itu hak mereka. Jadi tak boleh kita tarik budak-budak begitu tadi. Itu hadis yang kedua dalam bab sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara faedah yang kita dapat daripada hadis ini ialah sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in ini sangat bersungguh-sungguh dalam mengambil tabarruk, dalam mengambil berkat, walaupun pada bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka ni sangat sungguh-sungguh nak mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain faedahnya ialah memulakan sebelah kanan dahulu. Ini sunnah pada setiap perkara yang baik. Sunnah kita nak makan sebelah kanan, antara sunnahnya makan sebelah guna tangan kanan, dahulukan salam orang sebelah kanan, bagi orang minum sebelah kanan. Contoh kalau dalam majlis contoh dalam majlis tahlil kenduri lah, dalam majlis itu buat kumpulan, buat bulatan lah. Dalam bulatan itu untuk dibacakan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Kemudian datang kita masuk, kita nak salam siapa? Kita salam orang yang paling alim dalam majlis tu. Contoh kalau dalam tu ada imam lah. Dalam majlis tu ada tok guru. Dalam majlis tu ada ustaz. Kemudian tengok yang paling alim dalam tu. Siapa yang contoh kalau orang yang paling alim dalam tu ialah ketua apa? Sama ada ayah kita ke ataupun ahli keluarga itu sendiri, maka kita salam orang tu dahulu, kemudian salam di kanan beliau. Begitu, ikut sebelah kanan. Itu bukan selalu kita datang kita terus salam, masuk pintu tuan rumah tu, terus kita salam sampai habis. Kita salam, kadang-kadang kita salam tok guru tu last kali, itu salam. Kurang adab sebenarnya. Masuk tengok siapa yang paling alim, yang kalau kita kenal, ada imam, ada ustaz, ada tok imam situ, maka kita salam dia dulu, kemudian salam sebelah kanan dia, begitu, untuk adabnya. Dan memulakan ataupun mendahulukan kanan itu sunnah pada setiap benda yang baik. Antara faedah dalam hadis ini, Jabrul Khatir, maksudnya Nabi SAW menjaga hati orang yang tua. Nabi, walaupun ini hak budak, Nabi tanya dulu, sahabat Nabi yang kecil ni, ini milik kamu, boleh tak kalau kamu nak dahulukan dia? Walaupun dia budak kecil, tapi Nabi tetap hormat. Bukan terus bagi sebelah yang tua, tidak. Kena tanya. Hormat dua-dua. Dan antara lain yang terakhir, faedah daripada hadis ini adalah kepentingan meminum susu. Banyak sebenarnya, dan juga ada berkat, dan juga ada faedah yang lain. Susu ni sebenarnya baik untuk badan kita, kalsium dan sebagainya lah. Baik, kita masuk dalam bab yang ke-32, iaitu bab ma jaa fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi bab 31, cara ataupun sifat minuman, air minuman yang macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Sejuk, susu, asal, madu kan. Ini cara minum Nabi minum macam mana? Itu pula. Wa bihi ilaihi qala حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حشيم قال حدثنا عاصم الأحوال ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
minum air Zam-Zam dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri. Baik, di sini dalil kata apa? Dalil kata harus boleh kita minum air dalam keadaan berdiri, tidak dikhususkan kepada air Zam-Zam sahaja. Air ni pun boleh berdiri, air apa pun. Cuma ada disebutkan air Zam-Zam ni minum diri, sebab bila kita minum diri, badan kita dia akan lebih terbuka dan kita banyak dapat minum air. Tapi bila kita minum dalam keadaan duduk, badan kita macam agak sedikit tertutup dan air yang masuk itu tak banyak. Dan sebenarnya fadilat minum air dalam keadaan duduk ini lebih banyak sebenarnya berbanding minum dalam keadaan berdiri. Duduk, bila kita minum dalam keadaan duduk, maka air yang masuk dalam badan kita itu dia sempat dibawa kepada bahagian-bahagian yang memerlukan, berbanding kita minum dalam keadaan berdiri, terus air itu turun ke dalam perut kita. Kalau perut itu panas, maka terus perut yang panas itu bercampur dengan air yang sejuk, maka tak berapa elok keadaan gitu. Tetapi dalam keadaan yang tertentu boleh. Contohnya minum air Zam-Zam. Kita digalakkan minum air Zam-Zam yang banyak. Kalau di tanah haram, kita digalakkan minum air Zam-Zam banyak. Dan air Zam-Zam juga saya sebutkan mengambil dua tempat juga, tempat makan dan tempat minum. Kalau kita lapar, minum air Zam-Zam, insya-Allah kenyang. Kalau kita dahaga, tambah telah lah. Minum air Zam-Zam, hilang dahaga kita. Tapi air Zam-Zam ni kita digalakkan minum banyak-banyak, sebab ia menyucikan badan kita dan sebagainya. Air yang paling terbaik di dunia. Nombor satu, air yang terbaik di dunia, saya sebutkan sebelum ni, air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Itu nombor satu. Air yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air celah jari Nabi. Air yang kedua, air Telaga Kautsar, kalau tak silap. Yang ketiga, Ma'u Zam-Zam. Yang keempat, Sungai Nil, dan ikut turutan sungai-sungai yang lain begitu. Itu antara turutan air yang terbaik di dunia. Jadi tidak dimestikan minum dalam keadaan berdiri ini air Zam-Zam saja. Air lain pun boleh. Harus, bukan wajib, bukan sunat, harus sahaja. Dan hadis-hadis yang Imam Tirmizi rahimahullah kumpulkan dalam bab yang 32 ini, bukanlah nak menunjukkan kata kena minum berdiri, tidak. Kebanyakan minuman, cara minum Nabi semua dalam keadaan duduk. Hanya beberapa keadaan tertentu saja Nabi minum berdiri. Nak menunjukkan kata keharusan, harus sahaja minum berdiri, bukan wajib, bukan sunnah pun. Harus sahaja minum berdiri. Contohnya, kalau di Mesir ada keadaan-keadaan tertentu kita beli air, kalau kita nak duduk mencangkung, kalau pakai jubah kita berkemungkinan akan kotor. Bagi bila jubah kotor, kain kotor, kalau duduk musyafaq, maksudnya tidak bermanfaat kepada diri kita. Keadaan akan kotor dan menyebabkan jubah kita kotor. Masa tu boleh minum berdiri. Kalau di Malaysia, contohlah, di Malaysia kalau tidak, hatta kalau di Malaysia sekalipun, kalau keadaan tu tak kotor pun, boleh tak minum berdiri? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang terlebih afdal, bawah ni kita sebutnya, meminum air itu terlebih afdal sekali dalam keadaan kita duduk. Itu yang lebih afdal sebenarnya. Nah, di sini disebutkan meminum duduk dalam keadaan duduk itu afdal min syurbi qa'iman, lebih afdal daripada minum dalam keadaan berdiri. Kebanyakan cara minum Nabi SAW, antara faedah yang lain adalah semuanya kebanyakan yang duduk, dalam keadaan duduk. Adapun berdiri ini adalah nadir, kadang-kadang, jarang sekali Nabi berdiri. Adalah untuk menerangkan bahawasanya hukum syarak, dalam hukum syarak maksudnya nak menerangkan bahawasanya bila minum diri ini bukan haram. Sebab ada orang pegang kata bila minum diri hukum dia haram. Tidak, tak haram pun, hukum dia harus sahaja. Tapi kalau dah duduk, kata guru kami, kalau kita dah minum duduk, jangan pula tiba-tiba berdiri. Kalau dah duduk, minum duduk saja, tak perlu berdiri. Itu. Baik, hadis yang seterusnya, wa bihi ilahi qal haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallim an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Daripada Sayyidina
Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini huwa Abdullah, perawi ini siapa? Huwa Abdullah bin Amr bin As, anak pada Sayyidina Amr al-As. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum yashrabu qa'iman, dalam keadaan berdiri dan keadaan duduk. Bukan Nabi bangun minum berdiri kemudian duduk, bukan. Kadang-kadang beliau melihat Nabi SAW minum dalam keadaan duduk, kadang-kadang pada waktu lain beliau melihat Nabi minum dalam keadaan berdiri. Begitu. Dan ini saya tulis di sini untuk menolak hujah kata orang yang minum berdiri ini haram. Bukan, tidak haram, makruh saja. Cuma minta maaf, bukan makruh, harus minum berdiri. Minta maaf, bukan haram, hukumnya tidak haram. Sebab itu diletakkan qa'iman dulu, dalam keadaan berdiri kemudian duduk. Banyaknya Nabi SAW duduk, berdiri ini kadang-kadang saja. Contoh kalau kita ditegur oleh seseorang, kita ni dah ustaz dah, kita dah ada nama, orang dah kenal kita, masyarakat dah kenal kita. Contohlah yang tegur tu bukan ahli jemaah sini. Dia datang solat sini, kemudian tiba-tiba Allah takdirkan dia dengar kuliah kita juga. Kemudian dia tengok saya minum diri, dan saya minum diri. Kemudian dia tegur kita. Kita nak kata apa? Kita nak balas apa? Saya, tuan-tuan semua, kita nak balas apa? Kalau dia tegur kata minum diri, kata Ustaz tak boleh minum diri Ustaz, dan kali kalau boleh minum duduklah. Kita kata apa? Terima kasih, alhamdulillah. Kita jangan buat pandai. Kita jangan lawan. Kita jangan kata sebenarnya hukum minum berdiri ini harus. Jangan begitu. Kita ucapkan terima kasih kepada dia. Kita cakap insya-Allah saya akan amalkan. Sebab apa? Dia tegur ni tanda dia sayang kepada kita, tanda dia kasih kepada kita. Sebab tu dia tegur kalau kita ada salah. Dia nampak. Kemudian kalau kita baca kitab lepas ni, contoh kalau dia ada, maka dia tahu dalam bab ini, begini rupanya hukum kalau minum diri ini harus. Bila harus ni bukanlah wajib. Kadang-kadang kalau nak minum keadaan berdiri boleh. Paling afdal dalam keadaan duduk, itu lebih tenang dan lebih selamat perut kita. Boleh sahaja. Baik. Wa bihi ilaihi qala haddathana Ali ibn Hujr qala haddathana Ibn al-Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba huwa qa'imun. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku telah beri minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada air Zamzam. Fashariba, maka dan baginda Nabi SAW minum dalam keadaan huwa qa'imun, dalam keadaan baginda SAW berdiri. Jadi kata Imam Bajuri rahimahullah ta'ala, ada 8 keadaan manusia ini. Pertama sekali dalam keadaan berdiri, yang kedua duduk, dan yang ketiga berjalan, yang keempat bersandar, yang dalam kelima dalam keadaan rukuk, yang keenam sujud, yang ketujuh sending macam ni. Contoh ada sofa kita duduk gitu, itu sending tepi. Yang ke-8 berbaring. 8 keadaan ini saya sebutkan ini, semua ni boleh minum. Kita boleh minum air. Boleh. Kalau boleh mampu dalam keadaan bersujud tu sambil minum air, buat. Semua kita boleh ni. Imam Majuri sebut. Tapi yang paling tenang, yang paling afdal, yang paling merehatkan badan kita dalam keadaan kita minum air adalah dalam keadaan kita duduk, nombor 2. Dalam posisi nombor 2 ni, itu duduk. Kemudian yang pertama itu kita duduk, dan yang kedua berdiri. Berdiri itu keadaan yang paling yang selepas itu. Dan yang paling utama sekali adalah duduk. 8 posisi ini, 8 kedudukan ini, kalau kita mampu minum, silakan sambil berlari. Kalau berlari tak ada, berjalan, sambil berjalan minum. Kalau boleh mampu minum. Sambil rukuk boleh minum, boleh. Kalau mampu silakan. Sambil sujud, nak minum macam mana saya pun tak tahu. Sambil sujud, baring gitu. Baby lah, masa baby, budak boleh baring sambil minum, boleh. Sending macam ni boleh, kalau boleh minum. Apa lagi? Bersandar ke belakang macam ni, boleh minum. Berjalan, boleh. Cuma bab makan saja. Makan kalau makan berdiri, jangan berjalan. Makan jangan berjalan. Makan dalam keadaan berdiri ni masih lagi dimaafkan.
makan kalau nak makan berhenti, dan kalau dah berdiri boleh makan berdiri, harus juga, tapi jangan sampai berjalan. Itu ada hukum yang lain. Kebanyakan yang saya ceritakan ini berlaku dalam keadaan situasi kami di Mesir lah. Sebab makan di Mesir, kalau makan sarapan tu, ta'miyah tu macam kacang tu masuk dalam roti dan sebagainya, ada telur sikit, ada bawang sikit. Jadi kita makan situ, dia tak sediakan meja macam kita makan nasi lemak, makan mi halus semua, tidak. Kita tiada meja begitu, tak buat teh tarik semua, tiada. Sana makan meja begini, dia sediakan untuk dia buat bahan-bahan tu. Kemudian ada depan tu, ada depan sedikit depan meja tu adalah bahagian kecil sikit untuk dia letak barang-barang, untuk letak pinggan pelanggan-pelanggan. Itu saja. Jadi kita ni kena berdiri. Dia belakang kita begini, kita kena berdiri. Sambil makan sambil berdiri lah. Itu diharuskanlah. Jangan berjalan sahaja. Kata Imam Majuri, dalam 8 keadaan ini maka kalau boleh minum, minum. Tapi yang paling afdal adalah yang paling dalam keadaan duduk. Itu paling tenang, paling sempurna sekali. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في رحبة. Datang dibawa kepada Sayyidina Ali, utia ataupun ata, dibawa kepada Sayyidina Ali. Kus ini satu kedah atau qadah, mangkuk daripada air, mimma'in wa huwa fi rahbah. Dalam keadaan Sayyidina Ali pada masa itu di Rahbah. Rahbah ni satu nama tempat di Kufah, ataupun disebutkan Rahbah ni satu tempat yang luas, yang mana pada tempat itu di majlis yang dilakukan pada tempat itu, majlis untuk dihakimi seseorang ataupun diberikan peringatan dan sebagainya di Kufah, ataupun nama tempat, boleh juga, boleh jadi nama tempat juga. Dalam keadaan Sayyidina Ali pada masa itu di Kufah, di Rahbah. Fa akhadha minhu kaffan, maka Sayyidina Ali mengambil daripada bekas itu tadi, dia masukkan tangan dia, fa ghasala yadayhi, masukkan tangan, tapak tangan dan membasuh tangan dia. Wa madha, dan dia berkumur-kumur. Wastanshaqa, dan dia memasukkan air dalam hidung, kemudian dia membuang air. Dah isyak ke belum? Belum lagi. Bila isyak? Belum lagi. 5 minit. Dah isyak belum? 1 minit lagi. Baik, kita habiskan hadis ni insya-Allah. Dan dia berkumur-kumur, wa madha, dan wastanshaq, dan dia memasukkan air dalam hidung dan dia mengeluarkan air dalam hidung. Wa masha wajhah, dan dia membasuh mukanya Sayyidina Ali. Wa dhira'aihi, dan dia membasuh kedua tangannya. Wa ra'sihi, dan wa ra'sahu, dan kepalanya. Thumma shariba wa huwa qa'im, kemudian Sayyidina Ali minum dalam bekas yang dia ambil tadi. Lepas dia dah basuh tangan, ambil wudu semua, dia minum dalam keadaan dia berdiri. Kemudian kata thumma qala, kata Sayyidina Ali, hada wudu'u man lam yuhdith, ini adalah wudu bagi siapa yang tidak berhadas. Jadi saya cantikkan di sini, maksudnya di sini apa? Sayyidina Ali beritahu dia tidak basuh kaki. Dalam hadis ini tidak sebutkan basuh kaki. Ini apa? Menunjukkan kata Sayyidina Ali mentajdid wudu. Dia bukan dalam keadaan berhadas, dia cuma tajdid berbahuri wudu sahaja. Dalam hadis ini tak diriwayatkan dengan sempurna. Dalam keadaan yang sebenar, Sayyidina Ali basuh kaki. Basuh kaki macam biasa juga. Dan Sayyidina Ali minum daripada bekas yang telah dia ambil wuduk semua tadi, minum dalam keadaan berdiri. Dan dia sebut, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Demikianlah yang aku telah lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Maksudnya Rasulullah ambil satu bekas, masukkan tangan dalam bekas, basuh tangan, kumur, keluarkan air dalam hidung, basuh kepala, basuh muka, kemudian basuh dua tangan, kemudian basuh kepala, kemudian Nabi minum dalam keadaan berdiri, air bekas tu tadi, dalam keadaan berdiri. Begitu. Itu yang hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang telah aku dapati, yang telah kulihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan.
Baik, sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, antara kebaikan ataupun antara faedah yang kita dapat daripada hadis 209 ini dalam bab cara Nabi SAW minum ini ialah, antara faedahnya ialah kebersihan itu dituntut untuk orang yang nak berwuduk. Maksudnya sebelum nak berwuduk tu kita dah tuntut untuk kita membersihkan diri kita. Contohnya antara sunnah lain kita bersugi dan sebagainya lah. Dan para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam keadaan dalam mencontohi Nabi SAW dalam apa jua perbuatan Nabi SAW, dan mengajarkan kepada umat pula perkara-perkara agama dengan jalan amaliyah yang senang. Begitu. Ini kerja para sahabat yang telah disampaikan kepada kita, daripada sahabat, tabi'in sampailah kepada kita. Mereka ni sangat bersungguh-sungguh nak ambil tahu betul apa yang Nabi dah buat. Sampaikan Sayyidina Ibnu Umar, anak pada Sayyidina Umar pun antara sahabat yang Sayyidah Aisyah kata sangat melakukan semua sunnah Nabi SAW. Hatta kawasan yang dah lapang pun, kalau dulu Nabi pernah tunduk kepala lalu mungkin sebab ada pokok dan sebagainya, kalau pokok tu dah tak ada, Sayyidina Ibnu Umar tetap tunduk kepala juga, sebab kata Nabi pernah buat dulu. Kalau Nabi pernah turun kuda jalan satu tempat, maka beliau pun akan turun kuda daripada tempat tu, sebab Nabi pernah buat begitu. Dan tempat tu bila beliau lalu, maka beliau pun buat juga benda yang sama. Sangat mengikuti Nabi SAW. Dan mereka ini para sahabat, sudahlah mereka ni sangat mengikuti Nabi SAW, dan mereka sangat juga sangat ikhlasnya mereka ini mengajarkan kepada umat pula apa yang telah Nabi buat, apa yang begini dalam keadaan yang mudah lah, tidak terlalu menyusahkan kita. Maka kita pun tahu senang, begini. Antaranya ialah kita dapat faedah, kita dapat baca kitab ini daripada susunan Imam Tirmizi rahimahullah. Sebab juhud, sebab kesungguhan beliau mengarang dan juga menyusun kitab ni, maka kita pada malam ni dapat faedah daripada perbuatannya Imam Tirmizi untuk menjelaskan kepada kita perihal Nabi SAW. Jadi cukup setakat itu dahulu pada malam ini. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari makin laju masa, tak sedar. Sekejap dah insya-Allah. Ini akhir zaman tuan-tuan, tak pelik. Akhir zaman ni begitulah. Setahun rasa sebulan seminggu rasa sejam rasa seminit, secepat betul. Sedar tak sedar minggu depan dah kita dah berjumpa. Begitulah kita akhir zaman ni kita. Itulah, mudah-mudahan kita ni kalau tak sempat jadi tentera Imam Mahdi pun, moga-moga anak cucu kita jadi pembantu tentera Imam Mahdi, ataupun kita ni bukan yang menentang Imam Mahdi. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kalau yang penting kita boleh mati dengan mati iman, mati Islam. Itu yang paling utama. Kepada adik-adik ni semua, mereka ni masih lagi ada harapan untuk jadi syahid. Sebab mereka ni kecil lagi. Dan kita bukanlah kita nak kata setahun dua lagi. Untuk keluar buat Imam Hadi sikit ni, untuk baru ni kita ada Syekh Nias datang kan, Fiqh Tahawulat ni. Beliau menceritakan kalau untuk sampai pada tahap-tahap itu kena berlaku, untuk keluarnya Imam Mahdi ni, kuasa barat ni kena berada di puncak, dan orang Islam pada waktu tu sangat tertekan. Masa tu baru kita dapat merasa Allah akan zahirkan Imam Mahdi hafizahullah ta'ala yang akan memimpin kita. Pada masa tu takkan ada siapa pun yang bangkang, daripada parti mana pun, daripada persatuan mana pun, takkan ada yang bangkang. Kita semua dengan tenang hati kita akan setuju ini Imam Mahdi pada waktu tu. Baik, itu sekat itu dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ayah-ayah, abang-abang, adik kakak semua yang mendengar. Mudah-mudahan Allah terima bacaan kita pada malam ini, dan Allah dan Nabi Muhammad SAW juga redha kepada kita, dan terus kita menjadi umat Nabi SAW yang mencintakan baginda Nabi SAW dengan membanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.